Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam program kita, dalam percubaan kita untuk memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Alhamdulillah, sehingga saat ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana masih memberi kita nafas, masih memberi kita kekuatan, masih memberi kita taufik dan hidayahnya untuk kita terus membaca Al-Quran, dan tentu saja untuk kita terus memahami Al-Quran, dan tentu saja untuk kita terus mengamalkan Quran ini, ajaran Al-Quran ini, supaya kita mencapai kebahagiaan, supaya kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat semua? Mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan kurnianya, melimpahkan rahmatnya, dan sentiasa memelihara kita semua agar kita sentiasa berada dalam kebaikan walau apa sahaja keadaan. Walaupun mungkin kita sebagai manusia ada masanya kita diuji dengan kesusahan, tapi mudah-mudahan itu semua adalah sebagai untuk memberi kita kekuatan lah, untuk memberi kita darjat yang lebih tinggi lah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dalam apa juga keadaan Allah memberi kita kesabaran dan Allah memberi kita kekuatan untuk mengharungi apa sahaja yang diberi ujian kepada kita. Dan tentu saja kita sebagai hamba dia mesti sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT, kerana kita tahu bahawa, kita yakin bahawa setiap apa yang diuji kepada kita itu adalah suatu yang ada hikmah dia. Dan Allah itu tidak akan menguji suatu kaum itu, Allah tidak akan menguji hamba dia melainkan sesuatu yang dia boleh mampu untuk menghadapinya. Apapun kita mintalah doa kepada Allah SWT agar mempermudahkan segala urusan kita, baik di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, baiklah, tanpa melengahkan masa, tanpa kita membuang masa lagi, kita terus sahaja insyaAllah kepada perbincangan kita hari ini, di mana kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah ini sehinggalah ke ayat 83. Di mana ayat 83 sebelum ini Allah menceritakan kepada kita tentang apa di mana Allah SWT itu telah pun membuat perjanjian dengan Bani Israel. Kalau kita ingat sebelum ini, kalau tentu saja perkataan ini yang didengari, yang didengari ini ketika Rasulullah membacakannya adalah ditujukan kepada orang Yahudi di Madinah tu pada zaman Rasulullah. Tetapi Allah SWT menceritakan bahawa Allah telah mengambil janji daripada mereka daripada awal lagi, zaman nenek moyang mereka, dengan itu kaum Nabi Musa AS itu pada zaman Nabi Musa AS itu sendiri, di mana kita telah ceritakan bahawa mereka telah membuat perjanjian dengan Allah SWT, di mana diangkat Gunung Sur itu sebagai mengancam mereka kalau mereka tidak mentaati perintah ini, perjanjian ini, maka batu ini akan menghempak mereka. Jadi mereka ketika itu mereka telah berjanji kepada Allah SWT agar untuk mengikuti ajaran kitab Taurat, di mana ajaran itu adalah untuk menyembah Allah SWT semata-mata, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan juga orang miskin. Dan juga bertutur dengan kata-kata yang baik, dan juga bersolat, juga menunaikan zakat. Dan ajaran ini sebenarnya samalah seperti mana ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam AS, sehinggalah yang dibawa kepada
Isa alaihissalam dan sehinggalah ke akhir zaman iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran para nabi ini semuanya adalah ajaran yang sama, itu Islam. Tunduk, patuh dan taat semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran kitab Taurat ini yang sama dengan ajaran-ajaran syariat-syariat yang lain pada yang diturunkan kepada para nabi yang lain, tetapi kata Allah kemudian kamu berpaling, yakni ingkar kepada ajaran tersebut, kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi apalah nak dihairankan kalau apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mereka tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja sebenarnya dengan apa yang dibawa oleh para nabi, termasuklah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi di sini Allah SWT nanti next dalam ayat terakhir 83 yang telah kita bincangkan sebelum ini, bahawa Allah kata sedikit saja di kalangan kamu yang beriman yang percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi mereka. Jadi Allah SWT mengatakan sedikit saja yang beriman dan kebanyakan mereka masih lagi membangkang. Termasuklah kepada orang Yahudi yang sedang mendengar ayat-ayat Allah ini pada zaman Quran ini diturunkan. Baik. Jadi kita lihat seterusnya ayat 84. Di mana Allah memerintahkan kepada mereka ini supaya mematuhi ajaran daripada kitab Taurat itu, dan antara ajaran itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam, pada ayat yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Jadi Allah memperingatkan kepada cucu cicit Bani Israel ini, kepada cucu cicit Bani Israel ini yang terdapat di Madinah ini, bahawa dalam kitab Taurat mereka telah diceritakan bahawa nenek moyang mereka ini telah pun membuat perjanjian. Wa iz akhazna, dan ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian daripada kamu. Jadi kamu sendiri ataupun kalian sendiri merujuk kepada orang-orang pada zaman Nabi Musa AS dan juga orang-orang selepasnya. Sebab siapa sahaja yang membaca kitab Allah, bermaksud dia telah sudi, dia telah bersedia, sepatutnya dia wajib menerima segala apa sahaja arahan daripada kitab tersebut, yakni dia telah bersaksi untuk mengikuti kitab tersebut. Jadi Allah kata kami telah mengambil perjanjian daripada nenek moyang kamu dan kalian yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa AS, kalian yang mengaku sebagai pengikut orang yang membaca kitab Taurat. Jadi la tasfikuna, janganlah kamu menumpahkan. Wa iz akhazna mitsaqakum, dan ketika kami telah pun mengambil perjanjian kepada kamu, iaitu apa? Jangan menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian. Wala tukhrijuna, janganlah kamu mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian, min diyarikum, daripada negeri kamu, daripada kampung-kampung kamu. Tapi malangnya kata Allah, kemudian Allah kata summa aqrartum, kemudian kamu berikrar, wa antum, dan kamu tashhaduna, dan kamu bersaksi. Jadi di sini Allah SWT perintahkan apa? Di antara yang ada perjanjian telah mereka buat dengan Allah SWT, dan tentu saja yang terkandung dalam kitab Taurat itu ialah janganlah kamu menumpahkan darahmu. Allah nyatakan darah kamu, sebenarnya Allah maksudkanlah darah saudara-saudara kamu. Sebab orang Islam itu bukankah mereka itu bersaudara? Orang Islam itu kan bersaudara. Jadi mereka ni Bani Israel ini asalnya Islam. Jadi orang Islam itu sebenarnya bersaudara. Jadi dalam kitab Taurat kata jangan kamu tumpahkan darahmu, yakni membunuh orang, membunuh saudara kamu sendiri, sebab manusia itu hakikatnya bersaudara. Kita datang daripada apa? Kita datang daripada moyang yang sama, iaitu Adam alaihissalam. Tak kira bangsa apa kita, tak kira agama apa kita tetap suka tak suka, kita kena akui kita datang daripada moyang yang sama. Jadi Allah kata janganlah kamu tumpahkan darahmu dan jangan kamu usir dirimu, yakni saudaramu, saudara sebangsamu, seagamamu daripada kampung halamanmu. Kemudian Allah kata kamu telah pun berikrar, kamu pun telah bersaksi atas perkara ini. Tetapi malangnya apa yang berlaku, kata Allah SWT pada ayat 85, kita pergi secara ringkas-ringkas seperti biasa.
Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ism. Kata Allah SWT, kemudian kata Allah, kamu, yakni Bani Israel, membunuh dirimu, yakni sesamamu, membunuh saudaramu lah, sebab Allah nisbahkan kepada dirimu. Seolah kalau kita bunuh orang lain, seolah-olah kita telah membunuh diri kita sendiri. Kan orang Melayu kata apa, cubit peh kanan tu peh kiri terasa juga kan. Lebih kurang kan, kalau tersilap maafkan betul kan. Jadi apa yang kita katakan bahawa Allah katakan di sini bahawa manusia itu sebenarnya bersaudara. Kalau kita sakiti orang lain, sebenarnya sepatutnya kita tahu bahawa kita telah menyakiti diri kita sendiri. Itu dia. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan daripada kamu daripada kampung halamannya. Bukan sekadar membunuh dan dia usir segolongan kampung daripada orang mereka sendiri daripada kampung halaman mereka. Kata Allah lagi, kamu saling membantu mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan kata Allah lagi, Allah cerita lagi. Kita teruskan. Haula summa antum, kemudian kamu, yakni orang-orang Bani Israel ni, haula'i taqtuluna anfusakum, kamu bunuh orang-orang kamu sendiri. Wa tuhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kamu usir segolongan daripada kalian daripada kampung halaman kalian. Tazaharuna alaihim bil ism, kamu saling membantu dengan berlaku maksiat, melakukan dosa. Wal udwan, dan pemusuhan. Kemudian Allah kata lagi, wa in ya'tukum usara tufaduhum, dan jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kemudian Allah kata apa? Kamu tebus mereka padahal diharamkan ke atas kamu untuk mengusir mereka. Jadi Allah SWT kata di sini, jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Baik, untuk kita memahami apakah yang sebenarnya Allah sedang sampai kepada kita, kita kena lihat sedikit apakah latar belakang ataupun sirah di sebalik ayat ini. InsyaAllah. Kita rujuk ke dalam tafsir insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita rujuk ke dalam kitab tafsir, iaitu Tafsir Misbah, kita lihat bahawa ada latar belakangnya berkenaan dengan ayat ini. Kalau kita nak memahami ayat ini, kita kena lihat kepada tafsir, kita kena lihat kepada latar belakang ayat 85 ini. Menurut penulis tafsir ini, sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, di sana terdapatnya dua kelompok Arab yang saling bermusuhan. Kelompok itu kita kenali dari kecil lagi, kita dah tahu kelompok ini, iaitu kelompok Aus dan Khosraj. Jadi sebahagian orang Yahudi, yakni kelompok Bani An-Nadir dan juga Qainuqa, mereka ini memihak kepada kaum Khosraj, dan sebahagiannya yakni Bani Quraizah pula memihak kepada Aus. Jadi maksudnya ada orang-orang Yahudi, mereka ni sendiri berpecah, mereka memihak kepada bangsa-bangsa Arab yang tertentu. Sebab kita tahu kan penduduk asal kat situ adalah orang Arab. Jadi orang-orang Yahudi ni orang dagang, orang yang datang. Jadi mereka kena ambil hatilah orang-orang Arab ini, salah seorangnya, dan orang Arab ni saling berperang. Jadi mereka kena belah-belahi salah satu puak supaya mereka boleh kekal hidup di sana lah. Kena. Sebab ini adalah mereka buat perkara ini supaya apa? Supaya mereka dapat tempat di Madinah. Jadi mereka join puak-puak Arab yang mana yang mereka nak sebelah, mereka nak sokong. Jadi apa yang berlaku, mereka akan berperang. Jadi dalam perang tu, bila perang berlaku, maka mereka akan bunuhlah bangsa mereka daripada puak lain. Tak ada masalah lah, sebab mereka sedang berperang ketika itu. Demi apa? Demi menjaga kedudukan mereka di Madinah. Sedangkan ayat Al-Quran sedangkan dalam kitab mereka itu, kitab Taurat, telah dijelaskan, jangan bunuh diri kalian sendiri. Jangan halau kaum-kaum diri kalian sendiri daripada negeri kalian, daripada kampung mereka. Yang itu. Tetapi apabila perang berlaku, mereka tak ada masalah, langsung tak segan nak membunuh kaum mereka sendiri, bangsa mereka sendiri. Mereka tak ada masalah terhadap perkara tersebut, dan mereka usir pun sebahagian daripada puak-puak mereka yang kalah tu.
walaupun daripada kalangan bangsa sendiri, walaupun kitab mereka menghalang daripada melakukan perkara tersebut. Tetapi anehnya, apabila ada antara orang-orang mereka ditawan oleh orang-orang oleh dalam peperangan, Bani Quraizah yang gaduh tadi tu dengan Bani Nadir dan juga Bani Qanaqah tu, apa mereka buat? Mereka akan saling membantu untuk bebaskan orang-orang Yahudi yang daripada kalangan Bani Nadir dan juga Qainuqa, yang tadinya memihak kepada kelompok yang lain yang mereka perangi, dan demikianlah jika berlaku sebaliknya. Kalau mereka akan bantulah Qainuqa yang tadinya memihak kelompok Khazraj, dan kalau sebaliknya berlaku pun mereka akan bantu, walaupun tadi dalam peperangan mereka saling bermusuhan. Jadi apabila ditanya mengapa mereka lakukan perkara tersebut, kenapa kamu boleh bunuh orang kamu suka-suka hati, kamu boleh halau orang kamu suka hati, tapi bila kaum kalian ditawan, kalian boleh pula pergi tebus balik. Ini satu perkara yang sangat aneh. Kita tak tahu kenapa. Jadi ketika ditanya, menurut penulis tafsir ini, tafsir Al-Misbah ini, ketika ditanya mengapa mereka melakukan perkara tersebut, apa jawab mereka? Apa berjawab orang-orang Yahudi ini apabila ditanya tentang kenapa kalian boleh bunuh orang-orang kalian dalam peperangan, tetapi apabila ada orang-orang kalian ini tawan, boleh pula kalian pergi tebus mereka. Jadi jawab mereka, kami ni orang Yahudi ni dilarang sebenarnya memerangi orang-orang Yahudi. Bahkan kami diperintahkan untuk menebus yang tertawan daripada mereka. Namun kata mereka, kami terpaksa berperang melawan orang Yahudi kerana kami malu untuk tidak membantu suku yang terikat. Kami terpaksa sebenarnya. Kami tebus saudara-saudara kami, tetapi tadi dalam peperangan kami bunuh mereka, kami halau mereka sebab kami terpaksa berperang melawan orang-orang Yahudi ini kerana kami malu untuk tidak membantu suku yang terikat perjanjian bela-membela antara kami dengan mereka. Iaitu suku Aus bagi kelompok Bani Quraizah dan suku Khazraj bagi Bani An-Nadir. Jadi kita dapat lihat sendiri mereka sanggup membunuh kaum mereka sendiri demi mendapat habuan dunia, demi mendapat apa? Dalam perang tu kan dapat rampasan perang, so dapat habuan dunia, dan demi juga mendapat kedudukan di negeri Arab itu sebab mereka asalnya orang luar. So mereka nak dapat kepercayaan orang tempatan, mereka kena berperang sama seperti mana orang tempatan tu buat. So mereka terpaksa menyebelahi mana-mana puak Arab ni, sebab puak Arab ni pun mereka berpecah, maka mereka terpaksa memilih siapa yang hendak mereka sokong, walaupun mereka terpaksa melawan orang-orang bangsa mereka sendiri, iaitu dari kalangan bangsa Yahudi itu sendiri. Kita dapat lihat bagaimana mereka ini sanggup mengkhianati bangsa mereka sendiri demi mencapai kedudukan. Jadi apalah sangat dia nak mengkhianati Allah, apalah sangat dia nak mengkhianati Rasulullah SAW, sedangkan bangsa mereka sendiri pun mereka sanggup khianati. Jadi apa Allah kata, nanti insya-Allah kita akan lihat bagaimana Allah nanti akan mengecam mereka ini atas tindakan orang Yahudi ini yang mempermainkan ajaran-ajaran Allah. Dia ambil sebahagian, dia terima sebahagian. Jadi kata Allah SWT selanjutnya. Dan tadi kita baca sampai apa ni mereka buat apa? Mereka wa in ya'tukum, dan jika mereka datang kepadamu usara sebagai tawanan, tufaduhum, kamu tebus mereka, wa huwa muharramun, sedangkan padahal perkara itu diharamkan, alaikum, atas kalian, ikhrajuhum, untuk mengusir mereka. Jadi kita katakan tadi, kita dah jelaskan di mana mereka ini boleh pula menebus kaum mereka sendiri, sedangkan dalam peperangan mereka bunuh dan mereka halau daripada kampung halaman orang yang kalah tu. Jadi kata Allah SWT, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman kepada sebahagian daripada isi kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu mengingkari sebahagiannya? Kata Allah SWT, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khisyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah SWT lagi, apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebahagian lain? Maka tidak ada balasan yang sesuai bagi orang yang membuat demikian di antara kamu selain mendapat cacian dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat,
dan Allah tidak lengah, yakni tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi perkara yang pertama yang kita lihat bahawa orang Yahudi ini, mereka ikut kitab Taurat, mereka akui perkara tersebut. Mereka mengaku depan orang Arab bahawa mereka ini adalah orang yang kuat berpegang kepada kitab Taurat, maka mereka ini digelar sebagai ahli kitab. Quran juga mengiktiraf perkara tersebut. Mereka mengaku sebagai golongan ulama, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka buat, mana yang sesuai dengan syahwat mereka ambil. Mereka perang untuk dapat habuan dunia, dapat harta rampasan perang. Mereka berperang untuk mendapat kepercayaan orang-orang Arab supaya mereka dapat kedudukan di Madinah. Walaupun mereka terpaksa mengkhianati perjanjian kepada Allah SWT, mereka itu mengkhianati saudara mereka sendiri dengan membunuh saudara mereka, dengan menghalau saudara mereka. Itu dia, mereka tak kira dah halal haram. Jadi kita rujuk juga, kita lihat walaupun ayat ni ditujukan kepada orang Yahudi pada di Madinah ni, tapi sebenarnya orang Kristian kita katakan mereka tak baca dah Al-Quran untuk cari kebenaran. Ada sikit-sikit di antara mereka yang baca, yang untuk cari kebenaran. Tetapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku beriman, yang mengaku bertakwa, yang telah bersyahadah, itu untuk bersaksi bahawa Allah SWT tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan untuk kita perhambakan diri melainkan Allah SWT. Tak ada lagi Tuhan yang lain. Kita tidak akan syirikkan dia. Kita akan ikut segala perintah dia. Dan juga kita bersaksi bahawa Rasulullah SAW itu adalah Nabi kita, adalah pesuruh Allah, telah membawa kitab yang terakhir, iaitu yang untuk melengkapkan ajaran Islam, iaitu Al-Quran. Jadi kita lihat, adakah kita telah mengikut Al-Quran ini sepenuhnya, atau kita pun sama seperti orang Yahudi ini, mana ambil sikit, mana yang sesuai untuk kita, tinggalkan yang lain. Bab solat, kita ikut. Bab puasa, kita ikut. Bab haji, kita ikut. Tapi bab riba, macam mana? Ada tak antara kita yang masih lagi mengamalkan riba? Terpaksa bersongkol dengan perkara yang di mana Allah sendiri isytiharkan perang. Allah dan Rasulnya isytiharkan perang pada orang mengamalkan riba. Adakah riba itu okey pula? Rasuah okey pula? Adakah kita mengambil sebahagian daripada Al-Quran dan kita meninggalkan sebahagian yang lain? Tepuk dada, tanyalah iman. Ini juga teguran untuk buat diri saya sendiri. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Maka adakah kamu beriman kepada sebahagian kitab Taurat dan kamu ingkarinya yang lain? Allah kata, fama jazaa'u man yaf'alu dzalik. Maka tak adalah balasan bagi siapa yang berbuat demikian, minkum daripada kalian, illa khisyun fil hayati dunya, melainkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Kita lihat apakah kehinaan yang mereka dapat ini di dunia. Yang Allah ancam ini kepada orang yang melanggar kitab Allah SWT ini, dengan membunuh saudara-saudara mereka sendiri, dengan mengusir saudara-saudara mereka sendiri, sedangkan mereka dihalang melakukan perkara tersebut. Tetapi bila orang tawanan, mereka tebus pula sebab mereka tak sanggup lihat bangsa mereka itu ditindas, dikuasai oleh bangsa lain. Itu proudnya mereka dengan bangsa mereka. Tapi walaupun sebenarnya mereka telah bunuh pun bangsa mereka sendiri. Perkara ini sebenarnya adalah peringatan. Minta maaf tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kalau ada teguran itu mengguraskan hati, minta maaf. Tetapi yang benar terpaksa dikatakan. Kadang-kadang ada setengah kita yang mengaku bahawa kita sebagai bangsa yang terhebat misalnya, tak kira bangsa mana pun. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang yang menjatuhkan bangsa sendiri itu siapa? Kita salahkan bangsa lain. Tetapi sebenarnya menjatuhkan bangsa kita sendiri itu kadang-kadang orang kita sendiri. Jadi ini sebenarnya ayat untuk kita. Benarkah kita beriman dengan ayat-ayat Allah? Sedangkan ayat-ayat Allah itu mengatakan bahawa semua orang Islam itu bersaudara. Kita tak pilih bulu mana-mana pun. Jadi kita jangan sekadar mengaku bahawa kita itu membantu bangsa, sedangkan sebenarnya hakikat ini adalah berlainan daripada apa yang kita buat zahirnya. Yang itu sebenarnya yang boleh kita tadabbur sesuai dengan zaman kita ni. Wallahu a'lam. Jadi apa kehinaan yang dapat oleh orang Yahudi ini di dunia? InsyaAllah kita lihat kepada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka rahimahullah ta'ala untuk memahami ayat ini semampu kita insyaAllah. Jadi apa yang diperjelaskan oleh Buya Hamka rahimahullah ta'ala, antaranya beliau kata, dan dalam masa 10 tahun Nabi kita SAW di Madinah, memang satu demi satu kekuatan Bani Israel itu hancur. Satu demi satu hancur kekuatan Bani Israel itu kerana salah mereka sendiri. Antaranya lah mereka mengkhianati Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sirah misalnya, kita lihat memang kehinaan itu ditimpa kepada orang-orang Yahudi ini di dunia lagi. Kalau kita lihat dalam sirah di mana Allah memberi kehinaan kepada mereka, iaitu nanti kalau kita lihat dalam rentetan sirah, Bani Quraizah akan dihalau dan para lelaki mereka akan dibunuh semua sekali, manakala Bani Nadir pula dihalau ke Syam dan mereka wajib membayar ufti. Kenapa mereka diperlakukan sedemikian? Kerana mereka telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Kerana mereka sebagai rakyat sepatutnya sama-sama mempertahankan kedaulatan negeri mereka, iaitu Madinah yang mereka tinggal tu. Jadi mereka telah mengkhianati pemerintah, maka mereka pemerintah mereka itu Rasulullah SAW, maka mereka diberi kehinaan, iaitu apa? Dihalau, Bani Quraizah dihalau dan para lelaki mereka dibunuh semua sekali, dan Bani Nadir pula dihalau ke Syam dan mereka wajib membayar ufti. Itu antara kehinaannya. Baik. Jadi kita teruskan ayat yang seterusnya, ayat yang sama lagi. Jadi Allah SWT kata, aku tidak ada balasan sesuai bagi orang buat demikian di antara kamu selain mencapai cacian dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembali kepada azab yang paling berat. Tentu saja orang-orang yang kafir ini mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tentu saja orang Yahudi yang menentang Allah SWT ini, mereka ini akan kekal khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya kerana mereka termasuk dalam golongan orang yang Allah maghdubi alaihim. Allah murka kepada mereka kerana mereka telah mengetahui kebenaran, mereka telah membuat perjanjian dengan Allah, tetapi mereka memungkirinya. Dan Allah kata lagi, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah akan lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Sebab tu Allah jelaskan tadi awal, Allah kata afatu'minu nabi ba'di kitab, maka adakah kamu beriman kepada sebahagian kitab Taurat, wa takfuru nabi ba', dan kamu ingkar kepada yang lain, fama jazaa'u man yaf'al zalik, maka tak ada balasan bagi mereka yang buat demikian daripada kalangan mereka, minkum daripada kalangan kalian, illa khisyun, kecuali kehinaan, fil hayati dunia, kehidupan di dunia, kehinaan di dunia, dan wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan pada keadaan yang paling berat sesaan, kerana seperti mana kita katakan tadi, mereka ini telah tahu kebenaran tetapi mereka ingkarinya. Sebab itulah surah Al-Fatihah kata mereka ni adalah golongan-golongan yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang dimurkai Allah SWT. Al-maghdubi alaihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Apa saja yang mereka buat, sama ada di hadapan Rasulullah, di hadapan kaum muslimin, di belakang apa yang mereka rancang untuk hancurkan Rasulullah bila ada peluang, nanti mereka akan pakat dengan orang Arab Quraisy, orang-orang Arab musyrikin untuk memerangi Rasulullah. Semua itu diketahui oleh Allah SWT. Seperti mana ayat lain kita tahu, Allah SWT mereka merancang, Allah SWT juga merancang. Mereka nak buat tipu daya, Allah SWT pun ada membalas tipu daya mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita terus seringkas-ringkas terus ke ayat 86. Ulaika allazi nashtarawul hayat ulaika allazi nashtarawul hayatad dunya bil akhirah. Minta maaf. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Di mana kita katakan tadi bahawa mereka telah pun mendapat kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa mereka kepada syurga, tetapi mereka tolak kebenaran itu, mereka jual kebenaran itu dengan harga yang murah, mereka beli dunia. Kerana nak dapat kedudukan, nak dapat harta, mereka perang sebab nak dapat harta rampasan perang, mereka sebelahi orang Arab setengah itu untuk dapat kedudukan. So mereka tukar ayat-ayat dalam kitab Taurat tu, mana-mana yang merugikan mereka tukar supaya dapat menguntungkan mereka. Dari mata mereka rugilah. Setengah macam orang kalau kita nak pergi haji, banyak duit kena belanja kan. Untuk orang yang tak sedar bahawa itulah duit pinjaman daripada Allah, dia kata rugilah belanja mahal macam ni, habis gitu saja. Bagi mereka itu rugi, bagi setengah orang itu rugi, bagi orang yang kafir itu rugi, orang yang ingkar pada Allah itu rugi.
Tetapi bagi orang yang beriman, itulah sebenarnya pelaburan kita yang akan membawa kita kebahagiaan, bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah pelaburan kita di akhirat yang membawa kita kebahagiaan kekal abadi di surga kelak. Itu antaranya. Baik. Dan Allah kata lagi, fala minta maaf, ulaika allazina ishtaraw hayatad dunya bil akhirah. Mereka ni orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Kemudian Allah kata fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun. Maka tidaklah diringankan atas mereka sesaan dan tidaklah mereka ini akan diberi pertolongan. Jadi menariknya Buya Hamka rahimah ta'ala dia terangkan ayat 86 ini, kata beliau penolong yang sebenarnya adalah di saat kita menghadapi kesusahan tentu saja ialah Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu yang didahkai, kalaulah manusia itu mendahaka kepada Tuhan yang sepatutnya dia saja yang mampu menolong, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, siapa lagi orang lain yang akan sanggup menolong? Yakni siapa lagi yang mampu menolong kita? Kita tahu syafaat. Kita dapat syafaat Rasulullah, kita dapat syafaat daripada orang-orang yang Allah benarkan untuk memberi syafaat, tetapi itu semua dengan izin, endorsement daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya pertolongan itu hanya datang daripada Allah. Kalau kita menentang orang yang mampu menolong kita, siapa lagi yang hendak kita harapkan untuk membantu kita di dunia dan di akhirat? Wallahu a'lam. Sama ada kedudukan, harta, benda, anak-anak, orang kafir kalau boleh mereka hendak apa? Orang ingkar kepada Allah ni hendak menebus supaya mereka dapat syurga ini, mereka tak nak masuk neraka. Kalau boleh dengan apa? Dengan anak-anak mereka, tetapi Allah itu tidak memerlukan tebusan itu kerana Allah itu Maha Kaya. Itu dia. Jadi kalau kita teringin kalau dia dunia ni kalau teringin boleh enggak rasuah orang sebab orang memerlukan duit, tapi Allah tu Maha Kaya, itu masalah dia. Kita tak boleh nak rasuah Allah sebab Allah tu Maha Kaya. Allah yang bagi kepada kita rezeki. Jadi kita tak mampu nak menebus apa saja dosa kita melainkan kita bertaubat kepada Allah SWT dan ikut perintah dia dan jauhilah larangan dia. Itu sahaja jalan dia. Jadi Allah SWT kata lagi ayat 87. Sikit lagi tuan-tuan sampai ayat 88 insya-Allah. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kata Allah SWT, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susuli setelahnya dengan rasul-rasul. Mereka sebenarnya telah buat perjanjian. Kita dah kata Allah cerita tadi, dah buat perjanjian dengan Allah SWT kerana mereka telah pun didatangkan Nabi Musa daripada kalangan bangsa mereka sendiri dengan kitab Taurat, dan Allah susuli kemudiannya dengan rasul-rasul dan kebanyakannya daripada bangsa mereka sendiri, ya Bani Israel. So Allah tahu mereka ini adalah orang yang suka kuat kepada bangsa mereka sendiri, Allah bagi dari bangsa mereka. Jadi itu sebab alasan mereka tak ikut Nabi Muhammad sebab ikut bangsa, sebab mereka nak ikut yang datang daripada bangsa mereka sendiri. Ini orang Arab, dia tak boleh terima. Dan Allah kata lagi, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah berikan kepada Isa putera Maryam juga mukjizat, kelebihan, bukti. Allah mention Nabi Isa ni sebab orang Yahudi tolak Nabi Isa ni. Sedangkan Nabi Isa juga adalah kalangan Bani Israel. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Nabi Isa ini diberi apa? Kami teguhkan dia dengan Ruhul Qudus, ditafsirkan oleh para ulama sebagai Jibril. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Maka patutkah setiap kali datang kepada kamu rasul-rasul dengan apa yang kamu tak suka kepada diri kamu sendiri, apabila rasul-rasul ni bawa satu benda yang kamu rasa tak sesuai dengan syahwat kamu, istakbartum, lalu kamu angkuh, fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Ada sebahagian nabi yang kamu dustakan, yang ada sebahagian lagi kamu bunuh. Kamu melampaui batas, sudahlah kamu tak nak ikut, kemudian kamu bunuh dia menyebabkan orang lain tidak mendapat kebenaran. Itu dia. Jadi Allah buka pekung mereka. Mereka kata mereka tak nak ikut Muhammad SAW sebab apa? Sebab kami dah ada kitab Taurat. Jadi Allah kata, ingat kamu ikut tak kitab Taurat? Tak pun. Oh, kita nak ikut Nabi Muhammad SAW sebab dia bangsa Arab. Kami nak ikut Bani Israel. Dah banyak dah datang daripada Bani Israel. Kamu bunuh pun. Kamu dustakan sebahagian. Kamu bunuh sebahagian. Maka Nabi Isa AS daripada kalangan Bani Israel sendiri pun kalian tak mengaku. Kalian kata dia orang sesat. Kalian kata dia ini anak zina. Kalian na'udzubillah, kalian juga kata dia, dan kalian kata dia ni golongan sesat dan kalian cuba bunuh dia. Baginda Nabi Isa AS. Dan itu semua adalah sebenarnya membuktikan bahawa mereka ini hanya berdusta selama ini.
Allah buka pekung mereka. Adakah adakah setiap kali Rasul kamu datang, kamu nak dustakan? Maksudnya Muhammad datang SAW bawa kebenaran pun kamu nak dustakan juga. Bahkan kamu nak bunuh pun kalau boleh. Kerana berikut sejarah kalian telah pun melakukan perkara tersebut. Kalian boleh bunuh bangsa kalian sendiri. Di Madinah dia pun kalian buat. Zaman sekarang pun zaman Nabi Muhammad SAW pun kamu buat. Dan zaman dulu pun kamu nak bunuh yang lebih daripada itu. Iaitu apa? Para Nabi dan para Rasul. Ada yang dusta, ada yang kalian dustakan. Ada yang kalian melampaui batas, kalian bunuh. Kamu buat perkara yang lebih daripada itu. Iaitu melampaui batas dengan membunuh Nabi-Nabi kalian sendiri. Wa qalu kemana apa yang Allah cerita kepada mereka ni? Kenapa mereka buat perkara-perkara ini? Kenapa mereka tak terima Rasulullah SAW? Mereka kata wa qalu qulubuna gulf. Mereka berkata hati kami, jantung-jantung kami telah tertutup. Kata Allah, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Mereka kata hati mereka tutup. Mereka kata kami tak boleh terima lah. Macam itulah seolah-olah gitu. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Sebenarnya Allah kata Allah telah laknat mereka. Sebab ingkaran mereka. Hati mereka itu tutup. Sebab apa? Mereka telah menolak kebenaran. Mereka bunuh para Nabi dan Rasul. Maka sebenarnya Allah yang telah melaknatkan hati mereka ini. Kerana perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang mereka zahirkan. Menyebabkan kebenaran itu sukar untuk terima dah. Sebab apa? Mereka dah buat banyak sangat penentangan. Sehingga kan seolah-olah nak nampak dah tak ada jalan untuk kembali. Kerana mereka sendiri telah memilih untuk sesat. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit sahaja yang beriman. Maksudnya Allah itulah ada yang beriman. Contohnya Abdullah bin Salam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Di mana Allah tu radhiyallahu anhum pada sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Dan salah seorang ahli kitab yang mendapat title direda oleh Allah, title sahabat itu Abdullah bin Salam daripada kalangan bangsa Yahudi. Ada juga daripada kalangan bangsa Nasrani, daripada agama Nasrani asalnya, tapi dia masuk Islam. Adi bin Hatim kalau tak silap, sahabat tu radhiyallahu anhu. Baik, itu antara. Jadi Allah kata ada yang mereka kata kami bukan apa, kami tak boleh terima, tak boleh masuklah apa yang kalian bawa ni. Tapi Allah kata bahkan ini berlaku kerana apa? Kerana Allah telah melaknat kalian. Hasil daripada pengingkaran yang telah kamu lakukan. Sebab tu kita kalau lihat, kalau kita jauh sangat pengingkaran kita, akhirnya menyebabkan kita sukar untuk kembali. Bila kita buat jahat, maksiat, hati kita akan hitam. Dan kalau kita buat kebaik, dia akan jadi putih. Dan kalau kita berurusan, kita tak kembali, maka apa akan jadi dengan hati kita? Hati kita akan jadi gelap. Maka kebaikan itu susah untuk menembus hingga kita menembus jantung hati kita. Itu yang berlaku kepada Bani Israel. Kerana mereka sendiri telah mengaku bahawa mereka telah tertutup hati mereka untuk Islam. Maka Allah laknat mereka ini. Dah berlaku ini, mereka susah nak terima kebenaran kerana adanya kesombongan, adanya rasa iri hati, menyebabkan Allah laknat mereka. Maka mereka terus-menerus melakukan perbuatan sama dari segi hati dia, dari segi perkataan dia, dari segi perbuatan dia, semua menunjukkan bahawa hati mereka ini telah tertutup. Hati mereka ini telah dilaknat oleh Allah SWT kerana apa? Kerana kekafiran mereka, kerana mereka telah ingkar kepada Allah SWT. Tapi Allah kata sedikit sahaja mereka ini yang beriman, bermaksud ada jugalah yang beriman. Maka kita walaupun tahu perkara ini, tidaklah kita berputus asa untuk dakwah kepada orang-orang kafir, tetapi hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, saya rasa cukup dulu setakat ini perbincangan kita. Seperti biasa, kalau ada tersalah silap, terbelit-terbelit lidah tu, mana yang tersalah tersasul tu, maafkan, ambil yang baik, mana yang tinggalkan mana yang salah, ambil mana yang bermanfaat sahaja. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan apa yang telah kita berbincangkan hari ini ialah bagaimana Allah tunjukkan sifat sebahagian daripada orang-orang Bani Israel ini, di mana mereka ambil mana yang baik untuk mereka dan mereka tolak sebahagiannya. Mereka bunuh kawan-kawan mereka sendiri, mereka usir kawan-kawan sendiri supaya mereka supaya mereka dapat sokongan daripada orang Arab ini, menunjukkan bahawa mereka ini adalah sama seperti orang-orang Arab di sana. Mereka hendak mendapat kedudukan di situ. Tetapi at the same time mereka bila kaum mereka itu ditawan, mereka tak bagi juga bangsa lain tawan bangsa mereka. Sebab adanya proud kepada bangsa sendiri. Tetapi kita dapat lihat bahawa Allah mencela mereka sebab mereka ambil sebahagian daripada kitab Taurat dan untuk yang menguntungkan mereka, tetapi mereka tinggalkan yang lain yang mereka rasa merugikan mereka.
Itu sebenarnya yang kita perlu muhasabah diri kita. Adakah kita mengambil Islam ini sepenuhnya ataupun kita mengikut ambil Islam ini separuh-paruh? Adakah kita telah sudi menerima Rasulullah SAW ini sebagai Nabi yang membawa syariat, atau kita hanya menyayangi tubuhnya, kita hanya menyambut kelahiran dia, hari kelahiran dia, tetapi kita tidak mengamalkan apa yang dia ajar, iaitu Qurannya, sunnahnya, wiridnya, doanya, bagaimana akhlak dia, bagaimana cakap dia, bagaimana kehidupannya. Adakah kita telah mengambil ajarannya itu? Dan tentu saja Al-Quran ini adalah mujizat terakhir yang turunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW yang masih kekal. Sedangkan mujizat lain, tongkat Nabi Musa, bahtera Nabi Nuh, semua perkara itu semua yang telah hilang. Yang ada sampai sekarang mujizat yang kekal ialah apa? Ialah Quran itu sendiri, di mana ajarannya sepatut kita amalkan, dan ajarannya sebenarnya patut kita amalkan supaya kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Itulah membuktikan adakah benar-benar kita telah mengikut ajaran daripada Quran, itu untuk kita mengikut Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita hanya ambil perkara yang sesuai dengan syahwat kita, ada ataupun perkara yang sesuai dengan yang menguntungkan kita semata-mata. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa saja yang kita baca dari Al-Quran ini adalah sebagai teguran kepada kita, sebagai semangat untuk kita, sebagai motivasi kepada kita supaya kita terus berusaha untuk menjadi insan yang terbaik. Kita banyak kelemahannya, tapi kita doa kepada Allah SWT, moga-moga Allah memberi kita kekuatan untuk menjadi lebih baik supaya kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.